Baik, surah Al-Furqan mulai ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am atau apakah? Am atau apakah? Tahsabu engkau sangka. Anna bahwasanya aksarohum kebanyakan mereka yasmauna mereka mendengar. Atau ya'qiluna mereka mengerti. In jumpa illa ya, in jumpa illa mana tiada. Hum mereka illa melainkan kal an'am seperti binatang ternakan. Bal hum bahkan mereka adallu lebih sesat. Sabila jalan. Semak semula. Am tahsabu atau apakah engkau sangka anna bahwasanya aksaruhum kebanyakan mereka yasmauna mereka mendengar. Au ya'qiluna atau mereka mengerti. Inhum tiada mereka illa kal an'am melainkan seperti binatang ternakan. Bal hum bahkan mereka adallu sabila lebih sesat jalan. Mana bahkan mereka lebih sesat jalannya. Artinya manusia-manusia yang menjadikan Tuhannya ya hawa nafsunya sehingga ia mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Mereka ini ya bukanlah ya mereka mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW atau mereka nak mahu mengerti. Mereka sebenarnya hanya nak mencari kesilapan atau kesalahan. Itu yang dikatakan perbandingannya mereka ni taubah seperti binatang ternakan. Ya, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternakan. Ini menunjukkan bahawa kejinya ya perbuatan mereka ya bila menjadikan Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Ya, kalau binatang, dah tentu dia nama binatang, tapi masih lagi dia tahu jalan nak pulang. Ya, itu maknanya binatang sendiri kalau dilepaskan, ya, dia tahu jalan nak pulang. Tetapi manusia ni lebih sesat daripada binatang, sehingga tak tahu lagi jalan nak pulang atau nak kembali kepada Allah Ta'ala, sehingga mati terus dalam mempersekutukan Allah. Inilah perbandingannya, lebih teruk daripada binatang. Maksudnya ya. Baik, sama lagi ayat yang ke-45. Alam adakah tidak? Tara engkau lihat ila kepada Rabbika Tuhan engkau. Kaifa bagaimana? Madda telah ia bentangkan. Az-zilla akan teduhan.
dalam bracket ya, bayangan. Walau dan jikalau sya'a telah berkendak ia, la ja'alahu, nescaya telah menjadikan ia akannya. Nescaya telah menjadikan ia akannya. Sakinah, tetap. Summa, kemudian, ja'alna telah kami jadikan asyamsa akan matahari, alaihi atasnya, dalilah sebagai petunjuk. Satu ayat lagi. Summa, kemudian, qabadna telah kami, qabadnahu telah kami tarik akannya. Ilaina, kepada kami. Qabda, tarikan. Yasira, perlahan-lahan. Simak semula. Kepada mereka yang tidak mengesakan Allah, supaya mereka perhatikan dalil-dalil atau petunjuk yang Allah telah berikan ini. Alam taro, adakah tidak engkau lihat, ila rabbaka, kepada Tuhan engkau, kaifa madda zillah, bagaimana telah ia bentangkan akan naungan atau teduhan. Yang dimasukkan ialah bayangan, bayangan. Mengikut tafsir di waktu mereka berjalan, waktu matahari terbit. Pada masa itu sudah tentulah mereka akan nampak bayang-bayang mereka. Walau sya'a, dan jikalau telah berkendak ia, mana Allah kendaki, la ja'alahu, nescaya telah ia jadikan akannya sakinah, tetap. Summa ja'alna syamsa alaihi dalilah, kemudian telah kami jadikan akan matahari atasnya sebagai dalil. Baik, perhatikan bila matahari terbit daripada, contoh kita daripada timur contohnya, bayang-bayang kita akan pergi ke barat, memanjang ke barat. Kemudian kalau seandainya matahari di barat, bayang-bayang kita akan ke timur memanjang. Kemudian matahari ini akan berada di tengah-tengah langit, maka bayang-bayang kita menjadi pendek. Begitu jugalah yang dimaksudkan ialah seandainya matahari ini dia memancar dan terlindung oleh gunung ganang, maka bayang-bayang gunung ganang itu akan memanjang, menjadi teduhan kepada mereka yang berjalan. Dan teduhan ini bukan sekali hilang, tapi perlahan dia akan hilang, teduhan ini. Bukankah ini satu dalil petunjuk bahawa Allah SWT menjadikan demikian sebenarnya adalah untuk kesenangan
ya, manusia yang ada di bumi dan makhluk lain, supaya ia boleh berteduh daripada bayangan tadi. Kalau Allah mahu, Allah tetapkan matahari di tengah langit terus menerus panas. Ya, di mana kita nak berteduh? Ya, sebab itu adanya bayang-bayang tadi. Ya, kita dapat berteduh daripada bayangan. Ya. Mana-mana pohon, ya, kita akan berteduh, ya, daripada kepanasan matahari, ya, melalui bayangannya. Daripada gunung ganang pun kita dapat teduhan dia, teduhan daripada kepanasan matahari dengan bayangan. Ya. Jadi, ya, bayangan ini dikatakan dia tidak terus hilang macam tu, tapi perlahan-lahan, begitu perlahan perginya. Ya. Ini dalil atau bukti, ya, kekuasaan Allah Ta'ala. Tidakkah mereka kenal? Tidakkah mereka mengerti? Summa qabadnahu ilahi qabdan yasira. Kemudian telah kami tarik akannya kepada kami, tarikan yang, ya, perlahan-lahan. Maknanya, ya, bayangan matahari tadi memanjang, kemudian dia akan, ya, hilang perlahan-perlahan. Ini, ya, bagi mereka yang bermusafir, mereka akan mencari tempat-tempat bayangan ini untuk perlindungan daripada panas. Ya, jadi ayat ini memberitahukan kepada mereka, tidakkah mereka perhatikan, tidakkah mereka lihat. Ya, bayangkanlah kalau seandainya Allah Ta'ala letakkan matahari terus-menerus di tengah langit, ya, terus memancar dan tidak ada bayangan, mana nak berteduh? Itu suruh fikir macam tu. Baik, sama lagi, wahwallazi, wahwa, dan dialah. Ini ayat yang ke-47, ya, yang baru masuk ni, ayat 47. Wahwallazi, dan dialah, allazi, Tuhan yang, ja'ala, telah menjadikan ia, lakum, bagi kamu, al-lail, akan malam, libasan, sebagai pakaian, wan naum, dan tidur, subata, untuk istirahat. Untuk istirahat. Wa ja'ala, dan telah menjadikan ia, an-nahar, akan siang, nusyura, untuk bangun berusaha, untuk bangun berusaha. Semak semula. Wa huwallazi, dan dialah Tuhan yang, ja'ala, telah menjadikan ia, lakum, bagi kamu, al-lail, akan malam, libasa, sebagai pakaian. Mana malam ini diibaratkan sebagai, ya, satu tirai atau pakaian buat kita, ya, pada waktu malam, untuk kita berlindung, ya, daripada manusia. Jadi, ya, Allah katakan bahawa malam itu diumpamakan, ya, sebagai libas, ya, sebagai pakaian. Apa, ya, gunanya pakaian? Iaitu untuk menutupi, ya, aurat kita. Jadi malam itu diibaratkan sebagai satu tirai atau satu sutra yang menutupi kita, ya, daripada pandangan orang lain. Ya, dan kalau kita nak berlindung pun, maka berjalan pada waktu malam, supaya orang tidak nampak. Ya, bukankah ia sebagai libas, sebagai pakaian, ya? Wan naum, dan juga tidur, subata, untuk istirahat.
Jadi dengan adanya rasa mengantuk, itu kalau dapat tidur, mana itu adalah satu-satunya kerehatan bagi seseorang. Sebab tidur ini adalah satu nikmat Allah berikan. Sebab itu kita ada rasa, ada perasaan mengantuk. Tapi Allah Ta'ala wala naum. Allah Ta'ala bersifat tidak ada naum, tak ada tidur. Jadi kita manusia ni ada sifat naum. Kenapa Allah jadikan sifat naum ini? Sebenarnya naum ini untuk subata, untuk rehat. Jadi kita punya urat saraf dapat rehat daripada kepenatan. Cuba bayangkan, kalau seorang yang sudah penat, lelah, letih, kemudian dia dapat tidur, bila bangun dia akan rasa segar. Tapi bayangkan kalau dia dah letih, tak dapat tidur, badan akan jadi bertambah letih dan lesu. Sebab itu Allah katakan tidur itu adalah sebagai subata, untuk istirahat. Jadi beruntung kalau seseorang itu masih ada rasa mengantuk, ada perasaan mengantuk lagi. Ada orang kadang tak boleh tidur, itu dah satu penyakit. Saya jumpa orang tak boleh tidur, sampai dia meninggal tak boleh tidur. Orang tidur dia tak boleh tidur. Macam-macam ubat dia makan, macam-macam yang disyurkan oleh orang lain pun dimakan juga, tapi tidak memberi kesan apa-apa, tak boleh tidur. Itu maknanya nikmat tu dicabut. Allah dah cabut nikmat tu. Jadi kalau kita ada rasa masih perasaan mengantuk tu masih ada lagi, ingat itu nikmat. Tapi kalau saya nak lolap je, masuk kelas pun lolap juga, itu maknanya azab dah tu. Bukan nikmat lagi dah tu. Mana-mana masuk kuliah nak lolap je, itu dah jadi azab dah tu, bukan nikmat lagi dah. Baik, wa ja'alna an-nahara nusyura, dan telah kami jadikan siangnya pula nusyur, macam kita kata alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nusyur makna kebangkitan, bangkit. Dan telah menjadikan siang tu untuk bangkit. Bangkit apa? Bangkit tu untuk berusaha. Jadi siang Allah jadikan tak sama dengan malam. Malam kalau nak berusaha sudah tentu dengan susah payah, nak ada lampu dan sebagainya. Banyaklah dia punya modal untuk usaha malam. Tapi kalau siang kan senang. Pergi ke sawah padi contohnya, terang benderang, segala benda-benda yang kita khawatiri dan takuti kita boleh nampak. Kalau malam mana kita nampak masuk sawah, dengan ular, dengan apa lagi, segala macam yang menyengat, kita tak nampak, kan bahaya. Jadi Allah jadikan siang tu betul-betul terang, sehingga kita tak perlu bawa lampu ke sana sini. Satu dunia orang pasang lampu pada waktu malam, tapi malam tidak terang benderang juga. Tapi Allah jadikan siang, satu dunia boleh terang benderang. Itu untuk apa? Untuk manusia senang berusaha. Ini pun tidak diperhatikan oleh mereka yang mempersekutukan Allah. Tak nak perhatikan ayat-ayat ini. Betapa agungnya Allah Ta'ala mempersiapkan keperluan hamba-hambanya yang di bumi ini. Lagi ayat yang 48, sambung. Wa huwallazi, dan dialah Tuhan yang arsala, telah mengirimkan ia, ar-riyah, akan angin, busra, sebagai kabar gembira, baina yadai, di hadapan, baina yadai itu di hadapan, rahmatihi, rahmatnya.
Wa anzalna, dan telah kami turunkan, minas sama, daripada langit, ma'an, akan air, tahuro, yang bersih. Saya mak semula. Wa huwallazi arsala riyah, dan dialah Tuhan yang telah mengirimkan ia akan angin, busra, ia sebagai kabar gembira, baina yadai rahmatihi, di hadapan rahmatnya. Kalau lama tak hujan, tiba-tiba ada angin, diiringi pula dengan suasana gelap. Apa tujuannya? Tujuannya ialah satu kabar gembira buat kita bahawa nak turun hujan. Ahli bumi akan berseronok bila ada angin diiringi dengan cuaca yang gelap, artinya hari nak hujan. Inilah dikatakan kabar gembira yang dinanti, yang akan datang di hadapannya, iaitu rahmat. Rahmat tu hujan. Sebab itu bila turun hujan kita katakan rahmat Allah turun. Jangan dimaki. Turun hujan tu jangan dimaki. Sebab Allah SWT yang menurunkan hujan itu. Doalah kepada Allah, Allahumma shaiban nafi'ah. Wahai Allah, turunkanlah hujan yang memberi manfaat. Jangan dimaki dia. Disial-sialkan pula turun hujan. Sidai baju dah kering, turun hujan. Sial hujan. Dimaki hujan. Pasal apa? Dia dah sidai, dah kering dah. Tiba-tiba hujan tak perasan. Basah balik. Lalu dimaki hujan tu. Jangan buat macam tu. Itu perangai jahiliah tu. Bukan perangai Islam tu. Istighfar. Tukar dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Istighfar. Jangan kita tukar dengan buat dengan kata-kata sial. Kemudian wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan telah kami turunkan daripada langit akan air yang bersih. Cuba tengok. Air yang daripada langit tanpa ditapis. Cukup bersih air tadi. Dan air ini juga menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Berbeza dengan air paip kita siram hari-hari pun. Macam ibarat pokok tu malap. Tapi kalau kena siraman air hujan, elok ia segar. Padang-padang yang asalnya menguning. Tapi bila kena siraman air hujan ini, esok dah menghijau dah. Itu kelebihan air hujan. Sebab itu Allah turunkan air hujan ni. Pendek kata kalau ditadah ni dah boleh diminum. Lebih bersih daripada air yang kita perolehi daripada paip-paip kita. Hanya dalam segi ilmu. Maknanya air hujan yang mula-mula tu janganlah ditadah. Sebab kebanyakan yang turun mula-mula tu banyak mengandungi asid-asid. Sebab kita punya udara ni dah dicemari. Jadi bila turun air hujan yang mula-mula tu, mestilah menurunkan bahan-bahan yang tidak baik. Tapi kalau dah lama, yang dah lama tu okeylah. Itu maknanya memang bersih betul. Kalau digunakan untuk minuman. Ini ayat yang memberitahu tentang bahawa hujan itu adalah satu rahmat dan satu kabar gembira bagi mereka yang tempat-tempat yang jarang dituruni hujan. Lagi, linuhyi, supaya kami hidupkan, bihi, dengannya, baldatan, negeri, maitan, yang mati,
Wa nusqiyahu, dan kami beri minum akannya, dan kami beri minum akannya, mimma, daripada apa yang khalaqna, telah kami ciptakan, an'aman, akan binatang-binatang ternakan, wa anasiya, dan manusia katsira, yang banyak. Semak semula ayat 49. Linuhyiha bihi, supaya kami hidupkan bihi, dengannya. Nya tu balik kepada ma'an tadi, iaitu air. Ya, supaya kami hidupkan dengannya, itu dengan air itu, baldatan maitan, negeri yang mati. Negeri yang mati mana? Negeri yang kering kontang, yang tidak dituruni oleh hujan. Negeri itu dikatakan sebagai negeri yang kering kontang, dikatakan sebagai baldatan maitan, negeri yang sudah mati. Ya, bila turun hujan di negeri yang mati ini, wa nusqiyahu, dan kami beri minum akannya, mimma, daripada apa yang khalaqna, telah kami ciptakan, an'aman, ya, binatang-binatang ternakan, wa anasiya, dan manusia-manusia katsira, yang banyak. Jadi air-air yang mencurah di bumi ini, sebenarnya air ini datang daripada hujan. Cuba tidak turun hujan, apa jadi pada tadahan-tadahan air kita? Maka paip-paip kita pun akan kering dan tidak mengeluarkan air. Apa punca? Punca sebab tidak turun hujan. Kita pun sudah mengalami beberapa kali, kadang terpaksa dicatu kerana tidak ada air pipe, tak mengeluarkan air lagi. Apa sebabnya? Sebab inilah, sebab tak turun hujan. Jadi tadahan-tadahan tu daripada mana? Kalau tidak ada sumber daripada langit, sumbernya daripada langit. Allah turunkan hujan tadi, turun ke bumi, dan manusia mengambil daripada tadahan-tadahan itu, disalurkanlah ke merata tempat. Bayangkan, kalau seandainya tak turun hujan, apa jadi? Ini Allah beritahu, Allah beri minum dengan air hujan tadi, binatang-binatang ternakan, juga manusia yang banyak. Semua mengharapkan daripada turunnya air hujan. Negeri kita ni dikatakan sebagai negeri yang banyak turun hujan. Tapi kalau seandainya kemarau, kita punya negeri cepat habis tadahan. Cepat sangat habis. Arab Saudi, dia tidak dikatakan negeri yang kurang turun hujan. Setahun, kadang sekali turun hujan. Sekarang ni ada beberapa kali. Kalau dulu diceritakan setahun sekali baru turun hujan. Tapi Allah Maha Kuasa, mereka boleh hidup lagi. Mereka ada perigi-perigi, masa itu perigi-perigi yang dalam. Dan sekarang ni dengan kecerdikan manusia, kepandaian manusia, maka dia tapis air laut. Macam Arab Saudi, dia tapis air laut. Jadi kalau musim kemarau pun, air laut mana ada kering. Sentiasa adalah, dia memang tempat kemarau. Sebab itu segala mereka yang duduk di hotel-hotel, mandi semua tu, sebenarnya air tu sebenarnya air laut. Air minum itu yang kita boleh ambil daripada air zam-zam tu, air minuman. Tapi air minuman ini tidak disalurkan macam mana air paip, sebab dia terhad.
Tidak disalurkan macam mana air pipe pergi ke kampung-kampung, tak. Sebenarnya dia hanya perigi. Jadi perigi. Jadi itu untuk keperluan dua Masjidil Haram. Iaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjidil Nabawi. Jadi yang lain-lain itu adalah air sumber daripada laut. Ditapis. Kalau perempuan pergi sana, perempuan berbekalkan sabun daripada sini, cubalah ambil lah sabun lak lah contoh. Perempuan bawa sabun lak, perempuan mandi dengan sabun lak perempuan kat sana, langsung tak keluar buih. Tak cukup soda dia. Mandi dengan sabun yang kita bawa ni tak keluar buih. Nak menunjukkan tak cukup soda dia. Kalau nak beli sabun pun sabun daripada sana ya. Itu maknanya air tu bukan air tawar macam kita punya ni, bukan. Jadi tak perlu banyak soda dia. Jadi kat sana tu bila kita bawa air sabun kita memang tak menjadi. Kena beli juga sabun di sana. Baik, sedikit tata bahasanya kita ulang-ulang sikit biar mai. Sikit tata bahasanya. Cadangan-cadangan nak tulis-tulis tu kemudian lah ya. Tulis banyak pun tak pandai-pandai juga, tak apalah. Kita sebut-sebut dulu, tulis-tulis tu kemudian. Ada cadangan suruh tulis, baguslah tu. Nanti insya-Allah akan datang. Baik kita tengok pada kedudukan ayat kita ambil daripada atas sekali tadi ayat 44 Ayat 44. Kita tengok perkataan yang mula-mula sekali tahsabu. Tahsabu ini kita ambil daripada 3 huruf untuk mencari dalam kamus 3 huruf, apa hurufnya? Kalau kita nak cari tahsabu, apa hurufnya? 3 huruf dia. Sebut buka mic tu. Boleh bercakap. Tak. Itu ha? Jadi apa ha? Hasinba. Tatu tamudore. Engkau tatu. Tu engkau. Jadi tamudore. Jadi hurufnya ialah hasinba. Cuba cari. Hasinba. Adakah bunyinya hasaba? Cuba tengok. Bab ha. Lepas jim ha. Lepas jim ha. Cuba cari lepas ha. Hafalkan alif bata. Alif bata sah jim ha. Lepas ha. Jumpa tak? Muka surat apa? 72. Yang lain ikut ya, muka surat 72. Dia punya 72 sebelah kiri atas baris ketiga. Dia ada nampaknya ada 3 bentuk. Satu hasiba, satu hasaba, satu hasuba. Baik, sekarang kita ambil dulu perkataan hasiba ya. Hasiba. Hasiba yahsibu. Nanti ke hasiba yahsibu. Dalam Quran kita sebut hasiba yahsabu. Yahsabu. Jadi kita minta diperbetulkan dia punya baris dalam kamus tu ya. Dalam kamus tu harap diperbetulkan. Yahsabu. Yahsabu. Betulkan barisnya dalam kamus tu. Sebab Al-Quran itu adalah panduan yang tepat kamus ini hanya sebagai satu alat untuk kita menengok. Okey.
Sekarang ni hasiba yahsabu ya. Kemudian isbanan ya ataupun husbanan. Husbanan pun dia juga. Isbanan atau husbanan. Mana menyangka atau mengira. Tadi kita terjemahkan engkau sangka ya. Engkau menyangka. Okey. Hasiba kalau nak jadikan isim fa'il, panjangkan ha tu. Yang kedua bariskan bawah. Hasibun. Yang akhir tu tanwinkanlah hasibun. Ya. Ha tu ha panjangkan bunyi ha. Kemudian sin memang baris bawah lah. Ya, kemudian akhirnya bunyikan tanwin bun. Ba dua depan bun. Ya. Jadi bunyinya hasibun. Ya. Ini isim fa'il. Maknanya kalau isim fa'il terjemahan dia mesti tambahan apa? Yang. Tambahan apa? Yang. Jadi maknanya apa kalau menyangka? Yang menyangka. Yang menyangka. Isim fa'il. Yang menyangka. Jadi bunyinya apa? Hasibun. Kalau isim maf'ulnya tambah mim dengan waw. Mahsubun. Mahsubun. Penambahan dalam makna apa nak terjemah? Yang disangka. Yang disangka. Ulang. Hasibun mahsubun. Ini untuk fi'il madi. Kalau untuk fi'il mudhari, yahsibu, kita pecahkan dia jadi amar dan nahi. Macam mana jadikan fi'il amar yahsibu? Ikut baris yang kedua, bunyinya bawah, sib. Jadi bila sib, awalnya bunyi bawah. Ihsib. 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 Apa makna fi'il amar ihsib? Sangkalah oleh engkau. Sangkalah oleh engkau. Kalau nahi, la tahsib. La tahsib. Ya. Maknanya apa? Jangan engkau sangka. Cuba ulang lagi untuk mudhari yahsibu. Kalau amarnya ihsib. Nahinya la tahsib. La tahsib. Ya. Okey. Cuba tengok bawah perkataan hasada. Hasada ni mana dengki atau iri hati. Cari bawah. Bawah ada jumpa hasada. Bawah dia. Cuba cari. Hasindal. Jumpa tak? Jumpa hasada. Okey. Maknanya hasada, makna madi telah dengki ia. Kalau yahsudu, ia dengki. Ia dengki. Okey, macam mana nak jadikan isim fa'il hasada? Macam tadi, panjangkan. Yang pertama. Yang kedua, bariskan bawah. Hasidun. Apa? Hasidun. Maknanya apa? Yang dengki. Hasidun. Ya. Min syarri hasidin. Hasidin tu isim fa'il lah. Hasidin. Yang dengki. Ya. Dia kalau kita belajar sorof, kita bariskan depan dulu. Hasidun. Tapi bila dah jadi ayat, dun ni tak mesti kekal dun. Kadang dia bunyi din, kadang bunyi dan. Ya. Hasidin. Jadi sekarang ni kita bunyikan apa? Hasidun. Dalam Quran, min syarri hasidin. Ya.
Jadi hasidun yang dengki. Kalau isim maf'ulnya apa? Mahsudun. Ya. Apa makna mahsudun? Yang didengki, yang didengki, ya, mahsudun. Yahsudu maknanya ia dengki. Kita nak jadikan dia fi'il amar. Fi'il amar. Kenapa masih keliru lagi? Baris yang kedua bunyikan depan sin dengan dal tu kan bunyi depan tu sud. Jadi awalnya masih depan. Sud. Apa? Usud. Usud. Ya. Yahsudu bunyinya uhsud. Nahinya la tahsud, ya. La tahsud. Uhsud la tahsud, ya. Okey. Ulang balik. Kalau hasada, hasidun. Isim fa'ilnya hasidun. Isim maf'ulnya mahsudun, ya. Kalau fi'il mudhari jadikan fi'il amar, yahsudu. Jadi usud. Nahinya la tahsud, ya. La tahsud, ya. Hasada yahsudu. Okey, kita tengok pada Quran lagi, ya, cari perkataan yasma'una. Ayat yang ke-44 tadi. Yasma'una. Sin mim ain, okey. Mana nak cari sin mim ain? Tengok kamus. Sin mim ain. Mana kamus? Tengok muka surat apa? Muka surat apa? Jom cari. Berapa? 149. Okey. 149. Okey, cari lain 149. Sebelah kanan. Dia punya madi tak, kalau kita nak kita sama tapi tak boleh, dia madinya sami'a. Ya, sami'a. Mudhari'nya yasma'u. Masdarnya sam'an. Sam'an tu mana pendengaran. Ya, masdar, nama terbitan, ya, pendengaran. Ya. Baik, sami'a kalau isim fa'ilnya apa? Sami'un. Sami'un. Ya. Isim maf'ulnya masmu'un. Masmu'un. Sami'un apa maknanya? Yang mendengar. Masmu'un yang didengar. Isim maf'ul ni kena tambah dengan yang di, ya. Kemudian kita buat fi'il amar yasma'u. Macam mana fi'il amarnya yasma'u? Matikan mim dengan ain, bunyi apa? Ma. Jadi awalnya bunyi bawah isma. Ya. Nahinya la tasma. La tasma. Ya, apa makna isma? Dengarlah oleh engkau. La tasma
Jangan engkau dengar. Jangan engkau dengar. Ya. Baik. Ya. Kita jumpa lagi dalam Al-Quran ayat yang ke-44, yaqiluna. Yaqiluna. Apa perkataan nak cari? Ain Qaf Lam. Ain Qaf Lam. Cuba cari. Muka surat apa? Ain Qaf Lam. Qaf Lam. Muka surat apa? Ain Rin. Ain Rin. Lepas Ain Rin. Ain, kemudian cari Qaf. Dua. Yang Ain Qaf. Fa Qaf. 245. Okey, jumpa tak? 245 jumpa tak? Ya. Sebelah kiri. Sebelah kiri tengah. Aqala yaqilu. Yaqilu boleh, yaqulu boleh. Tapi kita ambil yaqilu lah sebab Quran bunyi yaqilu ya. Kita ambil yaqilu. Dengan makna memahami, mengerti akan sesuatu. Itu aqala yaqilu. Kita ambil yaqilu. Macam mana fi'il isim fa'il aqala? Panjangkan ain. Aqilun. Aqilun. Maknanya yang mengerti. Yang mengerti atau yang memahami. Kalau isim maf'ulnya tambah mim dengan waw. Ma'kulun. Maknanya yang dimengertikan. Kalau paham, yang dipahami. Yang dipahami. Ya. Baik. Kalau fi'il amarnya daripada fi'il mudhari' yaqilu, kita ambil yaqilu, macam mana fi'il amarnya? Iqil. Nahinya la ta'qil. Ya, iqil la ta'qil. Apa makna iqil? Pahamilah oleh engkau. Mengertilah oleh engkau. Kalau makna mengerti, mengertilah oleh engkau. Kalau makna faham, pahamilah oleh engkau. Kalau nahi macam mana? La ta'qil. Maknanya apa? Jangan engkau mengerti. Ya. Okey, ya. Satu lagi, kita cari perkataan sabila. Sabila dia tak ada madinya ya. Kita cari perkataan satu lagi, iaitu perkataan adallu. Adallu ni dia bersabdu ya. Hurufnya apa? Huruf tiganya. Dot lam. Dua kali lam. Jadi bunyinya dolla. Cuba cari bab dot. Short dot. Ain rin fa qaf kaf. Sudah lam. Dot. Short dot. Lepas dot cari dot lam. Dot lam tu dekat akhir lah. Dah dekat akhir dot tu. Jumpa tak? 200. Okey. 200 kanan, bawah.
Baris ketiga. Perkataannya adalah dolla yadillu. Masdarnya dolalan ataupun dolalatan. Ya. Bawahnya lagi dolun tu isim fa'il ya. Dolun tu isim fa'il, kalau jamaknya doluna. Itu isim fa'ilnya, doluna. Kemudian dalam Quran yang kita baca surah Fatihah dolin. Itu maknanya isim fa'il, ya. Dia majrur dengan dolin. Ya, kalau marfu dolun, ya. Terkadang dalam Quran kita jumpa dolun. Kadang kita jumpa dolin. Itu pertukaran waw dengan ya tu, itu tetap jamak. Kalau doluna maknanya orang-orang yang sesat. Kalau dolina pun maknanya orang-orang yang sesat. Ya. Agak-agak macam mana kalau nak jadikan isim fa'ilnya dah dibagi sebab dia berlainan dengan yang biasa sebab dia bersabdu akhir ya. Dolun tu dah isim fa'il tu. Kalau nak jadikan isim maf'ul, macam mana nak tambah mim dengan waw? Daripada madlulun. Madlulun. Itu mana yang disesatkan. Ya, madlulun. Maknanya yang disesatkan. Ya. Baik, yadilu pula. Kalau nak jadikan fi'il amar, yadilu fi'il mudhari' ni. Yadillu. Kalau nak jadikan fi'il amar macam mana? Ya. Idlil. Idlil. Ya. Kalau nak jadikan fi'il amar, idlil. Kalau fi'il nahi, la tadlil. Ya, la tadlil. Ini tak sama dengan yang kita sebut-sebut yang mula-mula tu sebab yang ni dia mempunyai sabdu akhir. Sebab tu fi'il amarnya tengok, isim fa'ilnya tengok, dia tak ada ya macam yang tadi panjang, ni tak dolun. Ya, isim fa'ilnya dolun. Kalau jamak doluna. Ya. Baik, satu lagi ya. Satu lagi iaitu sebelah kiri. Kamu sebelah kiri, agak tengah ke atas sedikit. Cuba tengok perkataan ya, dolia yadla'u. Bengkok tidak lurus. Sebelah kiri. Daripada atas baris ke berapa ni? 2, 4, 6, 8, 9. Jumpa tak? Dolia. Dolia yadla'u dola'an. Maknanya bengkok. Ya. Nabi katakan perempuan itu diciptakan daripada tulang yang bengkok. Dilang. Ya. Maknanya daripada perkataan dolia. Okey. Sekarang ni dolia kalau jadikan isim fa'il macam mana? Sama juga. Panjangkan. Doli'un. Kalau isim maf'ulnya madlu'un. Okey. Kalau fi'il amar daripada mudhari' ni yadla'u. Kalau amarnya idla'. Matikan. Idla'. Nahinya apa makna la tadla'? Jangan engkau bengkok. Makna bengkok. Jangan engkau bengkok. Ya. Kalau idla'.
Fi'il amar apa maknanya? Idlah. Bengkoklah oleh engkau. Ya. Bengkoklah oleh engkau. Luruslah, ya. Ya. Okey, sampai situ dulu kita punya kuliah. InsyaAllah kita sambung lagi. Alhamdulillah. Ya. Dah ramai yang dah pandai dah. Tak tulis pun pandai. Ya. Kalau tulis lagi pandai. Kan? InsyaAllah nanti kita tulis. Ya. Okey, sekadar itu dulu.